Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Puan Haizan dan juga terima kasih ke AK Kolej Matrikulasi Perak kerana sudi untuk menjemput saya memberikan perkongsian mengenai tajuk inovasi dalam pengajaran. Okey, bagi kandungan khusus pada hari ini, saya akan menyampaikan dua topik. Yang pertamanya adalah pengaplikasian gamifikasi dalam PMP dan yang keduanya adalah cara untuk kita mendokumentasikan produk inovasi. Okey, kita pergi kepada tajuk kita yang pertama. Di dalam tajuk yang pertama ni kita ada 3 subtopik lah. Yang pertamanya adalah pengenalan kepada gamifikasi. Yang kedua adalah reka bentuk gamifikasi 1 dan seterusnya adalah reka bentuk gamifikasi yang kedua. Okey. Sebagai pengenalan kepada gamifikasi, apa yang kita perlu tahu adalah apa itu gamifikasi, apakah tujuan kita menggunakan gamifikasi dan apakah elemen-elemen permainan yang digunakan dalam bidang pendidikan. Okey, bila kita menyebutkan perkataan permainan, rasanya ramai yang tahu dan ramai yang boleh memberikan contoh-contoh permainan. Tetapi apabila kita menyebutkan perkataan gamifikasi, saya rasa ramai yang mungkin jarang kita dengar perkataan gamifikasinya lah. Okey, so kita pergi dulu kepada permainan. Permainan ni kalau kita diminta untuk memberikan contoh permainan, so kita ada Angry Bird, kita ada Super Mario, kita ada Candy Crush, kita ada Monopoly, kita ada Chess, kita ada Dam Ular dan sebagainya lah. Okey, so sekarang ni kita cuba bayangkan kita buka satu game, tak kira lah game online ataupun game offline. Apa yang kita nampak pada game tersebut adalah kita nampak ada level, ada high score, ada avatar, kemudian kita ada nampak point dan sebagainya lah. Okey, perkara yang saya senaraikan itu kita panggil sebagai unsur permainan ataupun elemen-elemen permainan. Okey, so kita lihat kepada gamifikasi. Gamifikasi ini kita definisikan sebagai penggunaan elemen-elemen permainan dalam bidang bukan permainan. Okey, satu contoh mudah bagaimana penggunaan gamifikasi adalah katakan kita pergi ke Maidin untuk melakukan pembelian. Apabila kita sampai di kaunter dan kita keluarkan kad Maidin tu, dan kita akan mendapat poin lah berdasarkan kepada jumlah pembelian kita pada hari itu. Poin itu sebenarnya merupakan elemen permainan yang digunakan dalam bidang marketing untuk menarik. Tujuan Maidin membuat begitu adalah untuk menarik pelanggan-pelanggan ini supaya datang lagi dan kumpul lagi poin. Okey, contoh yang kedua adalah katakan kita ada satu syarikat lah, syarikat menjual telefon. Kemudian dia punya majikan dia bagi tahu, sesiapa yang berjaya menjual telefon sebanyak 10 biji pada bulan tersebut akan diberikan ganjaran wang tunai sebanyak RM1,000. Ataupun yang menjual lebih daripada 10 biji telefon akan diberikan ganjaran RM200,000. Okey, ganjaran juga merupakan unsur ataupun elemen permainan yang mana kita gunakan dalam bidang bisnes lah. Tetapi untuk hari ini kita akan pergi kepada penggunaan elemen-elemen permainan dalam bidang pendidikan. Okey, kemudian kita pergi kepada apakah tujuan kita menggunakan gamifikasi di dalam pendidikan. Yang pertamanya adalah untuk kita meningkatkan interaksi. Yang keduanya adalah untuk kita meningkatkan pelibatan pelajar terhadap aktiviti yang kita lakukan di dalam kelas. Kemudian yang ketiganya adalah untuk kita meningkatkan motivasi. Dan yang keempatnya adalah untuk kita meningkatkan produktiviti. Sebagai contoh, katakan kita buat satu aktiviti dan kita bagi tahu kita punya pelajar siapa yang buat aktiviti ini akan diberikan markah tambahan untuk PB lah. So pelajar akan berusaha untuk melibatkan diri secara lebih aktif supaya mereka dapat mengumpulkan mata ataupun markah untuk PB diorang lah. Kemudian meningkatkan motivasi kerana bila kita menyebutkan tentang permainan akan wujudlah keseronokan. Dan apabila seronok ni ada, so mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu.
Okey, dalam situasi yang berlaku pada hari ini di mana kita lihat pelaksanaan PMP ni kita perlu lakukan secara atas talian. Pensyarah perlu memikirkan macam mana cara untuk melibatkan pelajar ni dengan PMP secara online. So, saya cadangkan supaya kita gunakanlah gamifikasi di sinilah. Sebagai contoh, katakanlah kita buat satu aktiviti perbincangan atas talian. Kemudian kita nyatakan pada pelajar, sesiapa yang paling aktif dalam perbincangan, kita akan berikan ganjaran atau kita akan berikan lencana lah ataupun badges. Sebenarnya kita ada 25 elemen permainan yang mana kita kategorikan kepada 3 lah. Yang pertamanya komponen, yang keduanya estetik dan yang ketiganya adalah mekanik. Bagi komponen kita ada lebih kurang 12 elemen permainan yang ada di bawah kategori komponen. Yang pertama kita ada achievement, kita ada avatars, kita ada badges, collection, combat, gifting, leaderboard, level, point, guest and goods. Manakala di bawah estetik pula, kita ada constraint, narrative, progression, relationship dan di bawah mekanik kita ada challenge, chance, competition, feedback, reward, transaction, turns dan juga win state. Okey, untuk hari ni saya tak akan sentuh semua sekali elemen ni kerana kita pun bukannya ada masa yang panjang lah. So saya akan sentuh beberapa saja elemen permainan tetapi yang paling kerap digunakan dalam bidang pendidikan lah. Okey, iaitu yang pertamanya adalah point ataupun mata. Kemudian kita ada lencana ataupun badges, kita ada level, kita ada leaderboard, kita ada progress bar, kita ada reward dan kita ada challenge. Dan kita beralih kepada subtopik yang kedua iaitu reka bentuk gamifikasi 1. Okey, di sini saya akan ajar macam mana untuk kita menetapkan ataupun menentukan genre permainan dan juga struktur perceritaan dalam permainan serta mereka bentuk avatar dan juga karakter yang ada di dalam permainan. Okey, bila kita menyebutkan permainan, kita mesti menetapkan apakah matlamat akhir bagi permainan, iaitu objektif ataupun goal bagi permainan. Contohnya, katakan kita ada satu game monopoli. Yang mana matlamat bagi permainan itu adalah untuk mendapatkan ataupun menentukan siapakah yang layak untuk bergelaju tawan. Kebiasaannya matlamat permainan akan disebutkan pada awal permainan. Contohnya, mendapatkan gelaran master dengan mengumpulkan 3 lencana di setiap level cabaran dengan bilangan mata yang tertentu. Okey, bagaimana untuk kita menulis matlamat bagi permainan kita ini adalah dengan cara kita tetapkan 3 komponen iaitu perilaku, syarat dan juga darjah. Perilaku ini merujuk kepada kata kerja lah. Kita gunakan perkataan menyelamatkan, mengalahkan, menjelajah, berlumba, menyelesaikan. Manakala bagi syarat pula dari tangan lanu dengan mengalahkan musuh dan sebagainya. Dan darjah pula ialah merujuk kepada dalam hak masa 200 minit contohnya sebanyak 2 kali ataupun mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 markah, itu merupakan darjah. Okey, yang ini kita boleh rujuk dalam modul latihan tu pada muka surat yang ketiga lah. Di situ dinyatakan matlamat permainan adalah untuk kita menjadi master di KIGG dengan cara kita mengumpulkan 3 lencana di setiap level cabaran. Bagaimana untuk kita memilih genre permainan? Langkah pertama adalah kita tentukan alam permainan kita. Contohnya kita nak buat game tentang penjelajahan, so kita boleh buat alam permainan kita adalah di hutan Amazon, ataupun game penjelajahan di aerospace, so kita buatlah utopian aerospace. Ataupun kalau kita buat game berunsurkan main peranan, so kita boleh gunakan nama tempat lah, Polis Inovasi Gamifikasi Copenhagen ataupun KMPK. Okey, langkah yang kedua adalah kita menentukan genre permainan. Terdapat beberapa genre permainan iaitu aksi, pengembaraan, main peranan, simulasi dunia sebenar, teka-teki, strategi dan juga hybrid. Hybrid merupakan gabungan beberapa genre permainan di dalam satu permainan. Okey, saya bagi contoh. Kalau kita gunakan genre permainan aksi, kalau permainan yang sedia ada Super Mario, permainan yang football,
itu merupakan permainan aksi. Kalau permainan monopoli contohnya, monopoli adalah simulasi kepada dunia yang sebenar. Seperti kita pinjam dari bank, kita beli kita punya aset dan sebagainya lah. Kemudian kita ada juga jenis permainan yang melibatkan pengembaraan, seperti pengembaraan untuk mencari harta karun dan sebagainya lah. Okey. Kebiasaannya seorang pereka bentuk permainan, uh, dia akan menjana dia punya idea penceritaan dengan cara dia mengisi carta sumbangsarang yang seperti yang terdapat ni lah. Di carta sumbangsarang ni dia akan senaraikan hero, apakah alam permainan, apakah goal bagi permainan ataupun matlamat permainan, dan juga apakah cabaran yang perlu dilakukan oleh pemain supaya dia dapat mencapai goal permainan. Dan saya beri contohlah dekat sini. Macam mana untuk kita mencatat carta sumbangsarang adalah seperti pelajar berusia 18 tahun, KIGG College University Copenhagen Malaysia, mendapat gelar master dan juga menamatkan semua level dengan mengumpulkan 3 rencana. Selain daripada menggunakan carta sumbangsarang, boleh juga dinyatakan dalam bentuk penyataan. Ini adalah satu cerita yang mengisahkan seorang pelajar berusia 18 tahun yang mendaftarkan diri ke sebuah kolej iaitu KIGG dan ingin menamatkan pengajian dengan gelaran master serta perlu menghadapi cabaran untuk menamatkan semua level dengan kutipan mata yang disyaratkan. Kebiasaannya statement ini dinyatakan di awal penceritaan yang ada dalam permainan lah. Kalau tadi kita dah dapat tentukan kita punya genre permainan kita. So, langkah seterusnya adalah untuk kita membina struktur jalan cerita. Struktur jalan cerita ni lazimnya wujud dalam bentuk tahap permainan ataupun babak ataupun kita panggil juga sebagai level. Sebagai contoh, katakan kita tetapkan kita punya permainan itu berkonsepkan permainan penjelajahan. So, kita boleh tetapkan kita punya struktur penceritaan kita ataupun babak sebagai level 1, Teja City, level 2, Ipoh City, level 3, Animate City, dan level keempat ialah Final Kingdom City. Dan di setiap level ni kita bolehlah tentukan cabaran. Apa cabaran yang akan berlaku di Teja City, iaitu cabaran untuk kita melawan Salvi dan mendapatkan kunci 1. Level 2 melawan Raja Biawak dan mendapatkan kunci 2 contohnya lah. Level 3 membebaskan hero dan mendapatkan kunci 3, dan di Kingdom City adalah untuk kita membuka peti harta karun. Katakan sebagai contoh kita ada satu topik iaitu pengaplikasian gamifikasi dalam pengajaran. Kemudian topik ini mengandungi 3 subtopik dan topik ini kita perlu sampaikan kepada pelajar dalam bentuk penceritaan ataupun permainan. So, apa yang perlu kita lakukan adalah topik tersebut kita ubah kepada satu nama topik yang lain. Sebagai contoh, I want to be a master. Kemudian subtopik 1.1 kita tukarkan kepada struktur penceritaan level 1, the beginner contohnya lah. Kemudian 1.2 kita tukarkan kepada level 2, intermediate, dan untuk 1.3 kita tukarkan kepada level yang 3 iaitu professional. Ataupun untuk lebih detail, saya ambil satu contoh subjek Sainscom lah. Dalam subjek sains kita ni kita ada topik internet teknologi, dan kita ada beberapa subtopik. Katakan sekarang ni kita punya pensyarah nak mengaplikasikan gamifikasi di dalam PMP, dan dia nak menukarkan topik tersebut menjadi seolah-olah satu permainan. So, caranya adalah kita bagi nama lain menggantikan internet teknologi, contohnya kita kata Alice and Aerospace. Kemudian kita jadikan subtopik yang pertama tu sebagai level 1, Finding Key, nama level dia. Kemudian level 2, Finding Key 2, dan level 3, Open Up Aerospace. Ini adalah idea kalau kita nak menggamifikasikan satu topik lah. So kita pergi kepada reka bentuk avatar ataupun ikon. Avatar ataupun ikon perlulah direka
bersesuaian dengan tema ataupun genre permainan kita lah. Dan ianya dipilih untuk mewakili pemain dalam permainan. Sebagai contoh dia muka surat yang kelima dalam kita punya modul latihan, kita terdapat satu watas ataupun satu watak yang kita namakan sebagai Profesor Abu dalam kita punya permainan lah. Di samping itu juga kita boleh memilih, kita tidak semestinya menggunakan satu awatas. Kerana di dalam permainan kita boleh menggunakan lebih daripada satu awatas, tetapi kita kena pastikan awatas yang kita guna itu adalah sesuai dengan kita punya genre permainan. Lagi satu, kita jangan ambil bulat-bulat daripada internet kerana kebanyakan gambar-gambar yang ada di internet itu ada dia punya hak cipta dia lah. Okey, bagi reka bentuk cabaran dan juga mata ataupun point, cabaran ni kita gunakan untuk kita mewujudkan unsur permainan. Dan biasanya tahap cabaran ni kita perlu selaraskan dengan tahap pengetahuan dan juga kemahiran untuk kemajuan peserta. Apa fungsi cabaran adalah yang pertama untuk kita menilai tahap pengetahuan mengenai maklumat seperti fakta dan menguji kepayaan mengingat, dan menguji kepayaan menyelesaikan masalah dan sebagainya lah. Okey, di sini saya tunjukkan beberapa contoh cabaran yang kita boleh reka dalam kita permainan, terutama sekali dalam kita punya PMP lah. Mungkin kita boleh gunakan Kahoot sebagai salah satu cabaran. Mungkin kita boleh gunakan cabaran itu berbentuk puzzle ataupun cabaran yang merupakan sebagai collection lah. Pelajar perlu mengumpulkan kunci 1, kunci 2 dan juga kunci 3. Okey, cabaran ni kalau kita kaitkan dengan kita punya pengajaran, cabaran ni ialah merupakan tugasan ataupun latihan yang perlu dilakukan oleh pelajar apabila mereka selesai mendengar kuliah ataupun mendapat tutorial lah. Okey, so sekarang ni cuba kita buka muka surat 5, 6, 9 dan 13 dalam kita punya modul latihan yang saya bekalkan. Okey, ataupun seperti yang saya paparkan kepada skrin ni, yang ini adalah merupakan satu contoh cabaran yang perlu diselesaikan oleh peserta apabila mereka selesai mendapat input daripada Profesor Abu. Yang mana Profesor Abu ni kita ibaratkan kita punya pensyarah lah. Pensyarah akan memberi kuliah dan seterusnya pensyarah akan menilai pelajar sama ada mereka memahami ataupun mengingat kembali fakta yang telah disampaikan oleh pensyarah melalui cabaran ataupun penilaian. Okey, selain itu juga mereka bentuk perlu memikirkan kemungkinan bahawa cabaran itu tidak dapat dicapai oleh pemain. Maka apa yang perlu dilakukan oleh mereka bentuk permainan, wujudkan penalti ataupun hukuman. Hukuman yang berbentuk positif lah. Sebagai contoh, di muka surat yang ketujuh dalam kita punya modul latihan, yang berbunyi bagi yang tidak berjaya mengumpulkan 20 mata, anda masih boleh ke ruang permainan dengan syarat anda melakukan semula cabaran di level 1. Okey, kalau kita nak kaitkan dengan kita punya pengajaran, katakanlah apabila kita selesai mengajarkan satu subtopik dan kita buat latihan dan kita dapati pelajar kita ni tak mencapai syarat minimum lah, markah tu kita nampak markah dia rendah. So, apa yang perlu kita buat adalah kita minta pelajar tersebut untuk buat kembali latihan tersebut. Ataupun kalau dalam permainan, pelajar tersebut melakukan semula cabaran tersebut. Okey, kemudian kita beralih kepada reka bentuk mata ataupun bagaimana untuk kita mereka bentuk poin dalam permainan. Reka bentuk poin ni kita sesuaikan dengan gameplay ataupun reka bentuk gamifikasi yang kita buat lah. Dan poin ni biasanya dikumpulkan ataupun diberikan kepada peserta berdasarkan kepada cabaran atau tugasan yang telah dilakukan oleh peserta. Manakala poin dalam gamifikasi ini sebenarnya mengandungi banyak fungsi lah. Antaranya ialah sebagai pengukur jumlah level di leaderboard
Yang keduanya adalah sebagai pertukaran dengan item tertentu. Dan yang ketiganya adalah untuk membuka konten yang baru. Okey, saya bagi tunjukkan contoh. Okey, contohnya seperti okey. Kalau kita rujuk di muka surat yang ketujuh dalam modul latihan, dapatkan kata laluan anda jika berjaya mendapatkan sekurang-kurangnya 20 mata. Ini menunjukkan bahawa dengan adanya 20 mata poin, so kita boleh melakukan pertukaran dengan item iaitu kata laluan. Kemudian fungsi poin sebagai pengukur jumlah peringkat level di leaderboard. Contohnya, katakan untuk melayakkan pemain ini pergi kepada level yang seterusnya, pemain ini perlu mempunyai poin sebanyak 79,300. Yang ini adalah fungsi poin sebagai pengukur jumlah level di leaderboard. Okey, untuk memudahkan proses reka bentuk poin, saya cadangkan kita buat dalam bentuk table lah. Kita senaraikan apakah kita punya level kita, dan di level tersebut berapakah poin yang perlu dikumpulkan, dan akhirnya kita totalkan, kita jumlahkan berapakah jumlah keseluruhan. Katakanlah kita merancang untuk menetapkan 100% kita punya poin, so kita perlu sesuaikanlah di level mana berapa poin, di level mana berapa poin, dan seterusnya. Okey, bagi reka bentuk ganjaran pula, ganjaran diwujudkan untuk memastikan matlamat permainan dicapai. Di samping mewujudkan persaingan positif antara peserta lah untuk mendapatkan penghargaan ataupun hadiah, pemain harus menjadi yang terbaik dan berusaha untuk mengalahkan pemain-pemain yang lain. Okey, dan bentuk ganjaran ni kita sesuaikan dengan genre permainan. Pemilihan bentuk ganjaran, saya ingatkan dia perlu disesuaikan dengan genre permainan. Dan contoh-contoh situasi ganjaran diberikan adalah apabila peserta berjaya menyelesaikan cabaran dengan tepat. Seperti contoh dalam kita punya modul latihan lah, apabila peserta berjaya mendapatkan markah yang penuh, maka ganjaran akan diberikan. Ataupun apabila berjaya menyelesaikan level orang yang menyelesaikan level paling pantas, so dia layak untuk diberikan sebagai ganjaran. Okey, so kita tengok kepada kita punya modul latihan di muka surat yang ke 10. Surat yang 10, kumpulkan mata penurunan cabaran ini untuk membolehkan anda mendapat ganjaran dari kotak ganjaran. Okey, kemudian tadi saya ada sebut bahawa ganjaran yang disediakan perlulah sesuai dengan genre permainan. Okey, katakanlah saya punya genre permainan adalah berkonsepkan kolej, menggunakan alam permainan kolej inovasi Copenhagen. So saya punya reward adalah dalam bentuk pen, buku, poin, pencil cave dan sebagainya lah. Okey, jenis-jenis ganjaran ni kita ada 4 jenis ganjaran. Yang pertama kita ada jenis kemuliaan. Jenis kemuliaan ni adalah seperti kita memberikan dia lencana. Apabila dia berjaya menyelesaikan level, so kita berikan lencana, ataupun kita berikan trofi, kita berikan piala, iaitu adalah jenis ganjaran kemuliaan. Ada juga jenis ganjaran yang kita namakan sebagai saran, di mana seperti kalau game aksi, kita apabila dia mendapat poin yang banyak, so dia akan diberikan ubat kesihatan lah untuk menjadikan dia lebih kuat contohnya. Kemudian kita ada juga jenis ganjaran akses. Kalau dia berjaya mencapai poin 20, so dia boleh mendapatkan kata laluan ataupun dia boleh mendapatkan kunci untuk pergi ke level yang seterusnya. Itu pun kita panggil sebagai ganjaran ataupun ganjaran yang berbentuk kemudahan. Contohnya kalau kita main Super Mario. Super Mario tu kalau dia akan ada satu step tu, dia akan berikan cendawan. So bila kita makan cendawan tu, so kita akan jadi immune. Itu adalah jenis ganjaran yang berbentuk kemudahan. Okey, kemudian lencana ataupun badges. Lencana ataupun badges ni kita reka bentuk
untuk diberikan kepada pengguna sebagai simbol bahawa pengguna telah menguasai khusus, telah menguasai pengetahuan, telah menguasai kemahiran dan juga telah menamatkan sesuatu level. Okey, sebagai contoh dalam kita punya modul latihan ni, kita di muka surat 7, 11 dan 16. Kalau kita perhatikan di muka surat tersebut, peserta diberikan 3 lencana apabila mereka berjaya menyelesaikan level dengan markah yang sepatutnya lah. Dan kita ada juga beberapa contoh badges yang lain seperti badges untuk aktif participant, untuk peserta yang paling aktif dalam kelas, so kita bagikan dia lencana. Ataupun kita bagi lencana peserta yang paling cantik dalam mereka bentuk avatar contohnya lah. Elemen lain juga yang ada di dalam permainan adalah scoreboard dan juga leaderboard. Ataupun leaderboard ni kalau dalam bahasa Melayu yang kita sebut sebagai papan pendahulu. Scoreboard ni adalah satu paparan yang menayangkan semua peserta dan markah-markah yang diperolehi. Berbeza dengan leaderboard, leaderboard pula adalah satu papan peringkat yang mana kita senaraikan pemain-pemain ini mengikut dia punya ranking. Siapa yang paling tinggi kumpulkan poin, so dia akan berada di ranking yang paling atas. Tujuan leaderboard ni adalah untuk memastikan pemain mengetahui dia punya kedudukan dia di antara pemain-pemain yang lain dan seterusnya menimbulkan persaingan antara pemain untuk menjadi yang terbaik. Okey, bagaimana untuk kita paparkan kita punya scoreboard ataupun leaderboard kepada peserta ataupun kepada pelajar kalau dalam PMP? Kita ada dua cara lah, sama ada kita nak buat secara manual ataupun kita buat secara online. Kalau manual tu maksudnya kita tampal pada dalam kelas lah, kita tampal pada whiteboard dan sebagainya. Kemudian kalau secara online, kita mungkin boleh gunakan Google Sheet and then kemudian kita share kepada pelajar di dalam Google Classroom. Okey, sebenarnya kita ada banyak website dan juga apps yang boleh digunakan untuk kita mereka bentuk leaderboard secara online. Sebagai contoh, kita ada Google Sheet, kita ada keepthescore.com, dan kalau kita buka di Google Play ataupun Play Store, sebenarnya di situ ada banyaklah aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan untuk kita mereka leaderboard secara lebih menarik. Elemen progress bar ataupun bar kemajuan pula dibuat sebagai penanda progres setiap pemain lah. Ini adalah untuk memudahkan pemain melihat progres yang telah dilalui oleh mereka lah. Sebagai contoh, dalam kita punya modul latihan ni, kalau kita perhatikan di beberapa muka surat, di atas tu terdapatnya progress bar yang menunjukkan adanya dalam bentuk peratus bahawa di level itu kita dah status progress kita adalah 64%. Biasanya kalau kita dah selesai di progress itu, di level tersebut dia punya progress bar dia adalah 100%. Ini untuk memudahkan pemain melihat progres yang telah mereka lakukan. Okey, sebagai kesimpulannya, kita telah belajar basic kepada reka bentuk genre permainan, struktur penceritaan yang melangkumi alat permainan dan babak dalam permainan dan juga matlamat permainan. Manakala elemen permainan yang telah kita pelajari adalah point ataupun mata, challenge, progress bar, leaderboard dan scoreboard, reward ataupun ganjaran, rencana, awatas dan juga level. Okey, berdasarkan kepada modul latihan yang saya berikan, peserta bolehlah meneliti bagaimana penggunaan elemen permainan digunakan secara terperinci lah. Okey, dan untuk memastikan semua peserta khusus
mengikuti kursus yang telah saya beri ini, saya minta supaya peserta kursus melengkapkan modul latihan ni, kemudian hantar modul latihan ni ke meja Puan Haizal untuk saya collect lah, dan saya bagi masa dalam tempoh seminggu lah untuk hantar modul latihan yang saya berikan ini. Ini adalah sebagai bukti bahawa pelaksanaan kursus yang telah dilakukan oleh saya lah. Tapi bagi sesiapa yang berminat untuk menyimpan, nanti saya akan berikan dalam bentuk soft copy yang lain lah. Sebab yang ini saya nak guna untuk tujuan dokumentasi bagi pihak saya lah. Okey, antara beberapa cadangan produk inovasi yang berkonsepkan gamifikasi yang saya rasa peserta mungkin boleh cuba buat adalah seperti dam ular ataupun gabungan dam ular dengan flashcard, treasure hunt, monopoly dan juga flashcard lah. Sebagai contoh, katakan kita reka satu permainan dam ular. Satu permainan dam ular dan kita sediakan satu kotak yang mengandungi soalan. Kemudian kita minta pelajar untuk lambung dadu. Kemudian nombor tu adalah menunjukkan bilangan langkah yang akan dibuat oleh peserta apabila mereka berjaya menjawab soalan yang telah dicabut daripada kotak soalan. Kemudian let's say lah, katakan contohnya bila pelajar kita membaling dadu dan nombornya adalah 5. Untuk membolehkan dia berjalan 5 langkah, dia perlu menjawab soalan yang ditarik daripada kotak soalan. Kalau soalan jawapan yang diberikan tu adalah betul, so baru dia boleh bergerak sebanyak 5 langkah. So bermaksud kita kena sediakan satu kotak soalan, dan juga kita kena rekalah satu board permainan seperti mana dam ular ni lah. Kemudian level-level ni kita tangga ni kita anggaplah sebagai level yang mana bila dia sampai pada nombor, let's say lah nombor 7, so dia boleh terus naik ke level yang ke-35. Okey, kemudian seperti yang saya maklumkan di awal kursus tu, saya akan berikan dua lah. Yang pertama adalah pengaplikasian, yang kedua adalah cara untuk kita dokumentasikan produk kita untuk pertandingan inovasi. Okey, bila kita dokumentasikan kita punya produk inovasi, yang pertama kita mesti ada pengenalan lah. Pengenalan yang menceritakan sedikit kita punya produk kita. Kemudian yang kedua adalah penyataan masalah, iaitu apakah yang membawa kepada penciptaan kita punya produk inovasi itu. Kemudian yang ketiga, apakah objektif. Objektif ni mesti ada kaitan dengan penyelesaian masalah, iaitu untuk kita menyelesaikan masalah tersebutlah. Kemudian kita masukkan ciri-ciri khas produk, sepertinya mobile, produk tu mudah dibawa, produk tu bersaiz kecil, produk tu adalah menggunakan produk yang recycle contohnya lah.
Kemudian yang kelima adalah kita tekankan mengenai novelty, iaitu originality of kita punya produk lah. Yang keenam, kita nyatakan tentang praktikal dan kebolehgunaan produk tersebut. Dan yang ketujuhnya adalah berkaitan dengan ujian keberkesanan kita punya produk. Ini biasanya kita buktikan kita punya impact produk tu dengan cara kita menunjukkan data yang telah kita siap analisis lah. Dan perkara yang ke-8, kita perlu nyatakan kita punya commercial line. Maksudnya apakah kita punya future, kita punya plan kita. Adakah kita nak mendapatkan my IPO untuk kita punya plan, ataupun kita nak meletakkan kita punya produk ni di pasaran. Itu termasuk dalam commercial line lah. Dan yang last sekali kita perlu masukkan dalam kita punya dokumentasi adalah pengiktirafan. Maksudnya produk yang kita bangunkan itu pernah tak kita masuk pertandingan inovasi yang lain, pernah tak diberi apa-apa anugerah untuk kita punya produk yang telah kita bangunkan. So saya kira kesembilan perkara yang saya nyatakan ni membantulah untuk jika ada mana-mana peserta yang berminat untuk menyertai mana-mana pertandingan inovasi. So mana-mana yang tak faham boleh juga untuk dapatkan input daripada saya ataupun ahli kumpulan inovasi saya lah, iaitu Puan Samila, Dr. Aizu dan juga Puan Abang Zunairah daripada unit sains komputer. Okay, so saya tunjukkan juga contoh video yang boleh digunakan untuk tujuan pertandingan inovasi. Yang mana video ni sebenarnya adalah video kumpulan saya lah semasa menyertai pertandingan inovasi yang diadakan oleh KMS tempoh hari. So mana-mana peserta yang berminat untuk menyertai mana-mana pertandingan, untuk menyediakan video, mungkin video kumpulan kami ni boleh dijadikan sebagai panduan lah. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati barisan panel juri pertandingan PDP Inovatif Peringkat Kebangsaan Kolej Matrikulasi Selangor. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang pensyarah dari Kolej Matrikulasi Perak. Yang pertama, Puan Azia binti Sulong. Yang kedua, Dr. Aizu Khalili bin Zohidi. Yang ketiga, Puan Ahmad Zunairah binti Abu Bakar. Dan saya, Puan Sarmila Malini binti Muhammad Rufin. Kami akan membentangkan projek inovasi kumpulan kami, iaitu modul pengajaran dan pembelajaran melalui pendekatan Flipped Classroom berasaskan gamifikasi. Sebagai pengenalan, sains komputer adalah merupakan subjek wajib yang perlu diambil oleh semua pelajar Kolej Matrikulasi. Pengaturcaraan adalah salah satu topik di dalam subjek sains komputer, yang mana kegagalan bagi topik ini akan memberi kesan terhadap grade keseluruhan pelajar sains komputer. Kumpulan kami telah mengenal pasti isu yang telah berlaku di Kolej Matrikulasi Perak bagi subjek sains komputer, iaitu pencapaian dan penguasaan pelajar bagi topik pengaturcaraan adalah rendah dan lemah. Kumpulan kami telah mengenal pasti 4 faktor utama yang menyebabkan isu ini berlaku. Yang pertama adalah topik pengaturcaraan, di mana ianya sangat kompleks, sukar dan juga mencabar. Kedua adalah dari segi faktor pelajar, iaitu pelajar tiada asas semasa di sekolah menengah, di mana pelajar juga kurang interaksi dan penerimaan pelajaran pasif semasa di dalam kelas. Dan tahap motivasi pelajar juga adalah rendah. Faktor lain adalah merupakan faktor jadual pelajar yang agak padat sepanjang sesi PDP. Disebabkan jadual yang padat ini, maka salah satu lagi masalah yang timbul adalah faktor guru, di mana guru terpaksa mengajar dengan cara berpusatkan guru. Sebagai cadangan penyelesaian terhadap isu dan masalah tadi, kumpulan kami menjana idea dengan menghasilkan modul ini dengan menggunakan pendekatan PNP alternatif kelas berbalik Flipped Classroom dan juga mengambil kira kesesuaian pelajar terhadap teknologi yang celik IT serta pembelajaran berasaskan permainan, iaitu gamifikasi. Maka gabungan kelas berbalik Flipped Classroom dan juga gamifikasi, maka terhasillah modul ini, Gamified Flipped Classroom. Flipped Classroom dan gamifikasi adalah dua pendekatan yang meningkat popular dalam bidang pendidikan kerana ia memberi impak yang positif terhadap pencapaian, penglibatan dan tahap motivasi pelajar. Di samping berfokuskan kepada pelajar, dalam masa yang sama kami juga mengambil kira masalah yang dihadapi oleh guru. Didapati masih ramai lagi guru yang belum terdedah dengan dua pendekatan ini, iaitu Flipped Classroom dan gamifikasi.
Maka disebabkan itu, penghasilan modul Gamifly ini dilakukan supaya pensyarah atau guru berpeluang untuk menjadikannya sebagai satu alternatif kaedah pengajaran. Di mana di dalam modul ini terdapat 4 komponen utama. Yang pertama adalah teacher manual. Di dalam teacher manual, kami telah menjadikan lesson plan untuk aktiviti di dalam dan di luar kelas sepanjang aktiviti ini dilakukan. Komponen kedua dalam modul ini adalah student manual yang akan digunakan oleh pelajar sepanjang sesi PDP berlangsung, sama ada di dalam ataupun di luar kelas. Komponen ketiga adalah self-reflection book record, di mana self-reflection ini akan digunakan oleh pelajar untuk merekod prestasi mereka dan juga refleksi mereka sepanjang menggunakan modul tersebut. Komponen yang terakhir adalah reward card box, di mana kotak ini mengandungi kad-kad ganjaran yang akan diperolehi oleh pelajar selepas membuat refleksi. Terdapat 2 teras di dalam produk inovasi kami, iaitu yang pertamanya adalah Flip Classroom dan yang keduanya adalah gamifikasi. Bagi teras yang pertama, iaitu Flip Classroom, di dalam Flip Classroom terdapat 2 fasa pembelajaran. Yang pertamanya adalah di luar kelas dan yang keduanya adalah pembelajaran di dalam kelas. Bagi pembelajaran di luar kelas, terdapat 4 proses yang perlu diikuti oleh pelajar. Yang pertamanya adalah proses pengaktifan, yang keduanya adalah proses tunjuk ajar, kemudian diikuti dengan aplikasi dan sekali lagi adalah proses tunjuk ajar. Manakala bagi pembelajaran di dalam kelas, terdapat 4 juga proses yang sama, iaitu dimulakan dengan pengaktifan, iaitu pensyarah mengimbas kembali apa yang telah dipelajari di luar kelas, kemudian diikuti dengan proses tunjuk ajar, proses aplikasi dan seterusnya adalah proses integrasi. Elemen yang kedua pula adalah gamifikasi. Gamifikasi merupakan penggunaan elemen-elemen permainan di dalam bidang bukan permainan. Elemen permainan yang digunakan di dalam produk kami adalah yang pertamanya adalah sistem mata ataupun point. Poin merupakan skor yang dikumpulkan oleh pelajar apabila selesai sesuatu cabaran. Yang keduanya adalah tahap ataupun level. Yang ketiga adalah penalti. Penalti ini adalah dalam bentuk denda yang dikenakan apabila peraturan tidak dipatuhi oleh peserta. Yang keempat punya adalah progress bar. Progress bar adalah status yang menunjukkan perkembangan aktiviti yang telah diikuti oleh pelajar. Kemudian yang kelimanya adalah papan pendahulu ataupun leaderboard. Leaderboard ini adalah satu aplikasi yang memaparkan ranking oleh pelajar berdasarkan kepada jumlah mata yang telah dikutip. Dan yang keenam adalah lencana ataupun badges. Lencana diberikan sebagai tanda bahawa pelajar telah menguasai sesuatu kemahiran. Manakala elemen yang seterusnya pula adalah penceritaan ataupun tema bagi permainan. Tema bagi penceritaan permainan di dalam produk ini adalah berkisarkan persaingan di dalam rebut gelaran CEO di dalam sebuah organisasi. Setiap peserta perlu mengumpulkan poin melalui pelibatan cabaran dan juga mematuhi segala peraturan permainan. Mod interaksi yang digunakan di dalam aktiviti adalah mod campuran, iaitu mod perseorangan dan juga mod berkumpulan. Mod berkumpulan adalah di mana peserta perlu bekerjasama di dalam kumpulan untuk menyelesaikan sesuatu cabaran. Baiklah, beralih pula kepada novelty dan juga ciri-ciri khas bagi produk ini. Yang pertama dari segi keunikan, yang mana modul pembelajaran adalah berkonsepkan kepada Flip Classroom dan gamifikasi yang belum lagi wujud di pasaran. Yang kedua dari segi keaslian reka bentuk dan ciri produk, yang mana jalan cerita kandungan dan juga ikon-ikon yang digunakan di dalam modul adalah idea daripada pembangun modul tersebut. Yang ketiga dari segi sumbangan kepada amalan PNP terkini, yang mana ianya dapat mengatasi masalah penurunan motivasi, tahap pelibatan serta pencapaian yang rendah. Dan di samping itu juga, ia menyediakan ruang kepada pelajar untuk belajar secara Flip Classroom dan gamifikasi. Yang seterusnya dari segi penyebaran idea, ianya dapat membantu guru-guru dalam menggunakan pendekatan Flip Classroom dan gamifikasi dalam pembelajaran harian. Beralih pula kepada praktikal dan kebolehgunaan. Yang pertama, produk ini adalah sangat praktikal, yang mana saiznya adalah bersesuaian dan mudah dibawa ke mana-mana. Yang kedua dari segi kebolehgunaan, yang mana ianya boleh digunakan dalam pelbagai persekitaran, sama ada secara dalam talian dan juga di luar talian. Yang ketiga dari segi kolaborasi dalam kumpulan, gabungan gamifikasi dan Flip Classroom dapat membentuk persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Kita beralih kepada pengujian modul Gamifly Pro dalam PDP. Modul telah diuji ke atas 43 orang pelajar. Data yang diperolehi dibandingkan dengan 39 pelajar yang tidak menggunakan modul Gamifly Pro.
Data yang dikumpulkan adalah untuk melihat kepada 3 perkara. Yang pertama adalah tahap pencapaian pelajar. Yang kedua, tahap motivasi. Dan yang ketiga, tahap penglibatan. Berikut adalah rekod aktiviti pelajar menggunakan model GamiFlip Pro. Berikut kita melihat pengujian modul dalam PDP. GamiFlip Pro diuji daripada 3 aspek. Yang pertama adalah student achievement, yang kedua motivation dan yang ketiga student engagement. Instrumen yang digunakan dalam pengujian modul ini adalah ujian, instrumen ARCS dan instrumen CEI iaitu Classroom Engagement Inventory. Perbandingan min ditunjukkan dalam jadual. Dapat dilihat pencapaian pelajar yang menggunakan modul mencatatkan keputusan yang lebih tinggi iaitu 83.72. Sementara pelajar yang menggunakan kaedah konvensional hanya mencatatkan keputusan 69.78 dari sudut min pencapaian ujian. Dari sudut motivasi, aspek attention, confidence, satisfaction dan relevance menunjukkan min yang tinggi apabila menggunakan modul berbanding menggunakan kaedah konvensional. Dari sudut penglibatan pelajar, student engagement dari aspek effective engagement, cognitive engagement dan behavior engagement turut mencatatkan min yang tinggi apabila menggunakan modul GamiFlip Pro. Seterusnya, kita akan melihat impak modul GamiFlip Pro. Impak ini dibahagikan kepada 3 jenis. Yang pertama adalah impak terhadap pelajar, impak terhadap pelaksanaan PDP dan impak terhadap KPM dan bidang pendidikan umumnya. Impak terhadap pelajar, ia dapat meningkatkan tahap penglibatan dan motivasi pelajar dan seterusnya meningkatkan pencapaian pelajar. Impak terhadap pelaksanaan PDP. Modul ini merupakan alternatif kepada teknik pengajaran semasa kerana ia menggunakan gabungan daripada gamification dan flip classroom. Ia juga merupakan pendekatan kepada reka bentuk dan corak pengajaran yang berpusatkan pelajar. Impak terhadap KPM dan bidang pendidikan. Modul ini meneroka potensi pendekatan flip classroom dan gamifikasi dalam pendidikan yang masih baru dan belum digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan. Ia juga meningkatkan rujukan dalam bidang pendidikan di Malaysia dalam mereka bentuk dan mengkaji keberkesanan kaedah-kaedah pengajaran yang berasaskan teknologi.